Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dorothy Nafisa binti Nur Izman dan pada hari ini saya akan bentangkan tentang analisis kesalahan kata dalam bentuk kata. Terdapat kesalahan kata yang melibatkan 3 bentuk kata dalam bahasa Melayu, iaitu kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Mari kita lihat contoh kesalahan kata bagi kata terbitan. Yang pertama, adik mempesan nasi goreng udang kegemarannya. Murid itu mentanyakan beberapa soalan kepada gurunya. Anjing itu mengejar Amirah. Yaya mensertai pertandingan lumba lari. Berikut merupakan pembetulan kepada kesalahan yang sebelum ini, iaitu adik mempesan menjadi adik memesan nasi goreng udang kegemarannya. Murid itu mentanyakan menjadi murid itu menanyakan beberapa soalan kepada gurunya. Anjing itu mengejar menjadi anjing itu mengejar Amirah. Yaya mensertai menjadi Yaya menyertai pertandingan lumba lari. Justifikasi terhadap pembetulan kesalahan kata terbitan ini ialah kata dasar yang bermula dengan huruf P, T, K dan S akan berubah menjadi bentuk segawan NG, M, NY dan N apabila menerima imbuhan men. Contoh kesalahan kata terbitan yang seterusnya ialah emak ingin memperluaskan ruang tamunya. Pembetulan kepada kesalahan tersebut ialah emak ingin memperluas atau meluaskan ruang tamunya. Justifikasi terhadap kepada kesalahan kata terbitan tersebut ialah kata adjektif tidak menerima apitan memperkan. Mari kita lihat pula contoh kesalahan kata bagi kata majmuk. Contoh kesalahan kata majmuk yang pertama ialah Fani mempunyai sewa rumah yang terletak di Kuala Lumpur. Pembetulan kepada kesalahan kata majmuk itu tadi ialah Fani mempunyai rumah sewa yang terletak di Kuala Lumpur. Justifikasi pembetulan kesalahan kata majmuk tersebut ialah unsur yang diterangkan mesti hadir pada kedudukan yang pertama, manakala unsur yang menerangkan hadir pada kedudukan kedua. Contoh kesalahan kata yang seterusnya ialah dokumen rahsia ini ialah hak milik kerajaan Malaysia dan tidak boleh disampaikan kepada sesiapa yang tidak memiliki autoriti. Hak milik dieja sebagai satu perkataan. Pembetulan kepada kata majmuk itu tadi ialah dokumen rahsia ini ialah hak milik dieja sebagai dua perkataan kerajaan Malaysia dan tidak boleh disampaikan kepada sesiapa yang tidak memiliki autoriti. Jadi justifikasi kepada pembetulan kesalahan kata majmuk itu tadi ialah kata majmuk perlu dieja terpisah kecuali kata majmuk yang dianggap sebagai mantap, satu perkataan yang utuh berdasarkan tata bahasa dewan. Contoh kesalahan kata majmuk yang ketiga ialah kita mestilah sentiasa berterima kasih kepada ibu bapa kita kerana mereka telah banyak berjasa kepada kita. Berterima kasih dieja sebagai satu perkataan. Yang betulnya sepatutnya kita mestilah sentiasa berterima kasih dua perkataan kepada ibu bapa kita kerana mereka telah banyak berjasa kepada kita. Justifikasi kepada pembetulan tersebut ialah kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran perlu dieja jarak. Contoh kesalahan kata majmuk yang keempat ialah pihak kerajaan juga menjalankan pengguatkuasaan undang-undang untuk menggerakkan kes perdagangan manusia. Pengguatkuasaan ni dua perkataan. Yang sepatutnya ialah pihak kerajaan juga menjalankan pengguatkuasaan. Pengguatkuasaan ni sepatutnya satu perkataan sahaja. Undang-undang untuk mengurangkan kes perdagangan manusia. Justifikasi pembetulan kesalahan kata majmuk tersebut ialah kata majmuk yang menerima imbuhan apitan perlu dieja rapat. Selanjutnya kita lihat contoh kesalahan kata majmuk yang terakhir iaitu harga alat tulis yang dijual di kedai itu sangat berpatutan. Pembetulan kepada kata majmuk tersebut ialah harga alat tulis yang dijual di kedai itu sangat berpatutan. Justifikasi kepada pembetulan kesalahan kata majmuk
tersebut ialah kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh kesalahan kata bagi kata ganda. Contoh kesalahan kata ganda yang pertama ialah rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Yang sepatutnya ialah rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Justifikasi bagi pembetulan kesalahan kata ganda tersebut ialah kata nama tunggal yang sudah membawa makna jamak tidak perlu digandakan. Jadi, kata nama tunggal rakyat sudah membawa makna jamak. Seterusnya, contoh kesalahan kata majmuk yang kedua ialah Leha membekalkan kuih muih untuk anak kesayangannya sahaja. Yang sepatutnya ialah Leha membekalkan kuih muih untuk anak kesayangan sahaja. Terdapat tanda sempang antara perkataan kuih dan muih. Justifikasi terhadap pembetulan kesalahan kata ganda tersebut ialah kata ganda perlu disertakan dengan tanda baca sempang. Seterusnya, kesalahan kata ganda ialah mereka ingin pergi ke Langkawi pada cuti yang akan datang. Yang sepatutnya ialah mereka ingin melancong ke Langkawi pada cuti yang akan datang. Justifikasi terhadap pembetulan kesalahan kata ganda itu tadi ialah kata ganti nama mereka dan kita sudah membawa maksud jamak. Jadi kita tidak perlu ulang lagi perkataan tersebut. Contoh kesalahan kata yang keempat ialah sebagai kawan kita hendaklah saling tegur-menegur. Pembetulan kepada kesalahan kata ganda itu tadi ialah sebagai kawan kita hendaklah saling menegur atau tegur-menegur. Justifikasi pembetulan kesalahan kata ganda tersebut ialah kata sangat, amat atau saling sudah membawa maksud perbuatan yang berulang atau jamak. Contoh kesalahan kata yang terakhir bagi kata ganda ialah semua murid-murid diminta berkumpul di dataran. Pembetulan kepada kesalahan kata ganda itu tadi ialah semua murid atau murid-murid diminta berkumpul di dataran. Justifikasi kepada pembetulan kesalahan kata ganda yang terakhir ini ialah kata nama yang diikuti oleh kata bilangan sudah membawa maksud jamak tidak perlu digandakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.